Seterusnya kita akan tengok example yang kelima. XT sama dengan cos omega T. So sekiranya kita dapat soalan ataupun signal yang cos ataupun sin, kita boleh tukarkan cos dan sin tadi kepada exponential. Trigonometric form kita boleh tukarkan kepada exponential menggunakan Euler. Contohnya cos theta sama juga dengan eksponen j theta. So untuk cos dia adalah tambah eksponen negatif j theta bahagi 2. So gantikan cos omega t kepada exponential. Kemudian kita boleh selesaikan seperti yang telah kita lakukan sebelum ni lah. Okey, untuk cos omega t, oleh kerana dia tidak memberi kita range signal, kita boleh gunakan unilateral. So limitnya adalah daripada t sama dengan 0 sehingga infinity. So kita tengok bahagian ni, untuk integration kita boleh pecahkan kepada dua bahagian, bahagian eksponen j positif dan eksponen j negatif. Untuk kameran, awak boleh buat ulang kaji sendiri di rumah. Saya hanya ingin mengulang kaji ataupun ingin menekankan bahagian bagaimana kita nak dapatkan limit S tadi. So untuk yang pertama kita ada eksponen negatif S tambah j omega t. So kalau perasan limit ataupun condition yang diberi hanya real. So untuk j omega kita tidak akan lihat lah. So kita akan tengok pada real S. So eksponen negatif st, untuk limit t menghampiri infinity, eksponen kita mesti berkuasa negatif untuk nak dapatkan nilai kosong. So kalau dilihat di sini, kuasa pada eksponen adalah negatif. Oleh itu kita boleh gunakan limit S kita mesti lebih besar daripada kosong, ataupun nilai S mesti adalah bernilai positif. Okay. Untuk yang kedua pula, sama juga untuk bahagian yang kedua, kita ada negatif S tolak j omega. So j omega kita tak akan tengok, kita akan tengok pada real S. So eksponen negatif st. Okay. Kuasa pada eksponen sama juga tadi adalah berkuasa negatif, maka kita akan gunakan range S lebih besar daripada kosong. Kemudian kita boleh semak juga apa akan terjadi kalau S kita negatif j omega. Kalau kita gantikan pada bahagian ni, S sama dengan negatif j omega. Negatif j omega tambah j omega adalah kosong. So 1 bahagi kosong kita akan dapat infinity. So kita tak nak value infinity tadi. Dan untuk bahagian ni juga, kalau kita gantikan S sama dengan positif j omega, 1 per j omega tolak j omega adalah infinity. So kita tambah condition ini untuk membolehkan signal kita converge. Seterusnya adalah example 6. Untuk example 6 agak complicated sedikit. So saya dah sertakan cara kerja yang detail untuk example 6. So awak boleh selesaikan secara sendiri di rumah. Untuk example 7 kita ada impulse function. Ketika t sama dengan 0 kita ada impulse. So nak dapatkan Laplace transform, kita ada daripada negatif infinity sampai infinity xt darab dengan eksponen negatif st dikamikan terhadap dt. Okay. So sekarang limit kita adalah kita ada t sama dengan 0 sahaja, tidak ada signal selain pada itu. Magnitude pada xt kita adalah 1 darab dengan eksponen negatif st dikamikan terhadap dt. Okay. So kita akan dapat nilai eksponen negatif st ketika t adalah sama dengan 0. So kita just gantikan eksponen 0 adalah 1. So ni adalah Laplace transform table
kita akan gunakan nanti masa nak dapatkan Laplace transform menggunakan properties. Kita teruskan dengan inverse Laplace transform. So sebelum ni kita dah tengok Laplace transform. So untuk Laplace transform, kita ada signal xt. Kita nak dapatkan xs ataupun Laplace transform. So untuk nak dapatkan Laplace transform, kita akan gunakan Laplace transform equation lah. So daripada Laplace transform xs, kita boleh dapatkan continuous time. Kita boleh dapatkan continuous time xt menggunakan inverse Laplace transform. Biasanya untuk inverse Laplace transform, kita akan gunakan partial fraction. So untuk partial fraction, penting untuk kita tahu jenis fraction kita ataupun jenis pecahan kita. Di sini ada 4 jenis bentuk pecahan. Bentuk yang pertama, linear function. Kita akan represent partial fraction kita dengan a per ax tambah b. Kalau diberi pecahan kita dalam bentuk pembawah adalah kuadratik, kita akan represent partial fraction dengan ax tambah b. Bentuk yang ketiga adalah the denominator has function with power n. Sebagai contoh di sini kita letak 2. Boleh jadi lebih daripada 2, 3, 4, 5. Kita akan pecahkan partial fraction kita dalam bentuk ni lah. A per x tambah b per x kuasa 2, dan kita akan berhenti sehingga kuasa yang diberikan dalam pembawah. Contohnya kalau kita ada x kuasa 4, a per x tambah b per x kuasa 2 tambah c per x kuasa 3 tambah d per x kuasa 4. So dia akan berhenti sehingga kuasa yang diberi. So di sini kita ada kuadratik x kuasa 2 tambah 1. Oleh kerana kita ada kuadratik, so kita akan gunakan cx tambah b. Sama juga di sini kita ada ex tambah f. Untuk jenis yang keempat, improper fractional function. Kalau kita lihat di sini, kuasa pada numerator dan denominator adalah sama. So bila kita ada kuasa yang sama ataupun pada numerator kita kuasanya adalah lebih besar, kita perlu bahagikan dulu menggunakan long division method. Kita lihat example yang ke-8. Given the Laplace transform xs sama dengan 1 per s tambah a, dan given condition kita real s lebih besar daripada negatif a, untuk inverse Laplace transform, kita boleh gunakan table untuk kita dapatkan nilai continuous time. So kalau tengok dekat sini, merujuk kepada table, bentuk ni adalah sama dengan dalam table 1 per s tambah a. So untuk nak dapatkan time domainnya ataupun dalam continuous time, kita just ambil eksponen negatif 80. Next kita tengok example yang ke-9. Diberi Laplace transform xs sama dengan 1 per s tambah 1 darab dengan s tambah 2. So untuk soalan ni kita kena cari time domain. Dalam soalan ni tidak diberitahu apakah metod yang perlu digunakan. Kita tahu untuk nak dapatkan time domain, kita perlu gunakan inverse Laplace transform. Oleh kerana kita diberi pecahan yang tidak boleh secara automatik kita refer kepada table. Dalam table nanti awak boleh tengok tidak ada pecahan yang seperti ini. Kalau tengok contoh sebelum ni, nilai yang diberi ni kita boleh bandingkan dengan table dan hampir sama bentuknya. Untuk example 9, tidak ada bentuk yang seperti ni. Jadi kita perlu pecahkan kepada beberapa pecahan untuk nak dapatkan bentuk seperti mana dalam table, dalam jadual Laplace transform. So ini adalah bentuk yang pertama kerana ini adalah bentuk linear function. So kita boleh pecahkan kepada a per s tambah 1 tambah b per s tambah 2. So ini adalah sama dengan xs kita. Next adalah kita kena dapatkan nilai a dan b supaya kita boleh selesaikan equation kita. So untuk nak dapatkan nilai a dan b, kita samakan dulu dengan pecahan asal. Untuk dapatkan nilai a, kita perlu hapuskan pembawah.
kita ada pembawa S tambah 1. So, untuk nak hapuskan, kita kena darabkan dengan S tambah 1. Okey, tadi kita dah darabkan A dengan S tambah 1. Jadi, untuk semua pecahan pun kita perlu darabkan dengan S tambah 1. Sama juga dengan 1 per, untuk bahagian kanan equation juga kita perlu darabkan dengan S tambah 1. Next ialah kita dah dapat nilai A. Okay, kita boleh cancel out. Tapi masalahnya adalah pada B. Jadi untuk B ni, kita nak dapatkan nilai kosong. Untuk dapatkan nilai kosong pada bahagian yang kedua ni, pada numerator kita perlu sama juga dengan kosong. So nak dapatkan nilai kosong pada numerator, kita perlu gunakan ataupun gantikan S kita sama dengan negatif 1. So ketika S sama dengan negatif 1, kita akan ada numerator kosong. Kosong bahagi dengan apa-apa value, kita akan dapat kosong. So sama juga dekat sini, kita akan gantikan S sama dengan negatif 1. So sama juga dengan ini, kita boleh cancel out. Dan kita akan simplify 1 per negatif 1 tambah 2. So jawapannya ataupun nilai A kita adalah sama juga dengan 1. Okay, macam mana pula kita nak dapatkan nilai B? So equation yang sama kita akan gunakan. Okay, kita salin dulu equation yang hasil tadi. So sekarang kita nak dapatkan nilai B. Untuk nak dapatkan nilai B, kita perlu hapuskan pembawah. So perlu darabkan dengan S tambah 2. Okay. Oleh kerana kita dah darabkan S tambah 2 pada B, pada bahagian A pun kita perlu darabkan dengan S tambah 2. Dan sama juga pada bahagian kanan equation, kita perlu darabkan dengan S tambah 2. So sekarang ni S tambah 2 boleh cancel out. Equation kita akan tinggal nilai B saja. Tapi ada masalah pada bahagian ni. Kita tahu nilai pada A ni masih ada. Jadi untuk hilangkan unknown A ini, maka kita kena jadikan numerator kita adalah sama dengan kosong. Untuk dapatkan nilai kosong, S kita perlu gantikan dengan negatif 2. So bila S negatif 2 tambah dengan 2, kita akan dapat kosong. So kita akan gantikan S sama dengan negatif 2. Yang ni kita boleh cancel out. So sama juga dengan 1 per negatif 2 tambah dengan 1. Kita akan dapat negatif 1. Masukkan dalam equation semula nilai A dan B yang kita dapat. So A tadi adalah 1 per S tambah 1 tolak 1 per S tambah 2. Sekarang pecahan kita adalah seperti mana dalam table. Maka kita boleh tukarkan kepada time domain. Okay. 1 per S tambah A tadi adalah eksponen negatif AT. So A kita adalah 1. Kita just gantikan eksponen negatif T UT. So untuk ni kita ada 1 per S tambah A. So A kita sekarang adalah 2. So gantikan pada equation eksponen negatif 2T UT. So inilah jawapan kita.